Nak tak nak memang kita kena ada kapal ni. Walaupun kita dah dalam keadaan semput macam ni pun, kalau kena serang, kita tak tahulah apa nak jadi kan. Ya. Tahap kesiapsiagaan kita ni maksudnya agak terganggu lah bila kapal ni tak sampai-sampai. Kapal takkan nak bergantung pada kapal yang dah berusia dah berapa puluh tahun tu kan. Ya. Jadi benda ni saya rasa yalah, kalau kita cuba bayangkan masa PH ambil, kita dapat tahu benda ni. Ya. Masa BN ambil alih, lepas langkah Sheraton, YB Pakuh ambil alih. PN. Saya pun confuse PN ke BN ke. Sekarang BN ambil alih, YB Bera ambil alih. Kita sebenarnya macam dah lupa benda ni. Ya. Bila PAC bomkan benda ni, barulah orang timbul balik question. Ya. So kalau BN memerintah lagi 5 tahun lepas PRU 15 ni, kita nak kata apa? Habis lah. Mesti benda-benda ni kena sembunyi punya lah. Ya. Kan? Ya. Jadi sebab tu ini bahaya kalau BN ambil alih. Sebab tu saya rasa kita sebagai rakyat Malaysia, kita tak boleh bagi BN untuk ambil alih. Sebab ini melibatkan belanja yang besar, yang mana saya sebut tadi kan, 1,000 juta, 1 bilion 1,000 juta. Kita kalau sekarang ni tentera-tentera yang kontrak yang 10 tahun veteran yang tak ada pencen, veteran ni jadi ada pencen. Kalau yang khidmat lama, yang khidmat 10 tahun tak ada pencen. Semua dalam B40. Kalau ada 1,000 juta ni, dah berapa banyak boleh bantu dia orang. Ini kita waste, kita beli spare part yang kita tak guna, yang dah expired 1 bilion. Itu tak cerita lagi pasal kapal terbang. Ini baru satu bab saja, doktor. Ini baru FCS. Kita tak cerita bab kapal terbang. Allah, banyaknya duit kita ni. Jadi saya tak pelik kalau Fadli Syahari sebut hari ni, dia kata akan ada pendedahan yang lebih mengejutkan lagi. Kalau kita dengar cerita helikopter, kapal terbang lagi, kita mungkin lagi terkejut lah kan. Ya. Sebab satu kapal terbang kita beli, kapal terbang tentera lah kita beli tu, kita boleh buat satu hospital tau. Ya. Nilai sama dengan CBG hospital, satu kapal terbang. Ya. Jadi okey, yang itu saya tak boleh terima lah, doktor. Saya tak boleh terima secara peribadi. Tak tahulah yang komen ni boleh terima ni semua tipu lah, apalah. Padahal kita dah bagi tahu laporan ini bukannya Pakatan Harapan yang buat. Ini dibuat oleh PAC. Dia suruh semak pun tak nak semak, suruh baca pun tak nak baca. Saya nak tepuk dia kepala kan, suruh baca. Yang kena tipu ni kita, rakyat. Saya juga nak bagi tahu juga, bukan setakat kita je kena tipu. Sanggup tipu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak sewaktu pelancaran tu, doktor. Kalau masih ingat. Scammer. Sekejap, doktor, saya nak mainkan video pelancaran itu sekejap. Kita rehat sekejap. Sebuah kapal tempur pesisir LCS diberi nama Kapal Diraja KD Maharaja Lela dilancarkan hari ini. Aset milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM itu adalah kapal pertama daripada 6 buah kapal dibangunkan oleh Bawah State Naval Shipyard Sdn Bhd. Upacara penamaan dan pelancaran kapal itu diadakan di pangkalan TLDM Lumut, disempurnakan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim dan disaksikan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kapal LCS sepanjang 111 meter berkelajuan maksimum sehingga 28 knot itu mempunyai keupayaan peperangan 4 dimensi untuk menghadapi ancaman elektronik, udara, permukaan dan laut. Ia juga merupakan kapal tempur terbesar dalam armada TLDM, mempunyai reka bentuk halimunan dan sulit untuk dikesan oleh radar. Kewujudannya juga setanding dengan kapal perang dari negara-negara maju lain. Pembinaan 6 buah kapal oleh anak syarikat Bawah State Holding dan syarikat sekutu Bawah State Heavy Industries Corporation itu melibatkan kos keseluruhan sebanyak 9 bilion ringgit. Halimunan dan sulit, doktor. Betul-betul halimunan ni. Betul halimunan. Tergamak dia pergi
Sebab apa? Dalam laporan PAC tu yang saya baca dia nak lancarkan ke perairan terus kapal tu. Padahal kapal tu diperbuat daripada kayu, tak ada propeller, tak ada sauh, tak ada senjata, tak ada radar, bernilai 400,000. 400,000. Sebab tu dia jemput dah Tuanku Zara naik kapal tu. Oh, saya tak pasti. Bila saya tengok video ni macam tak. Ada kan? Duduk kat tepi je kan. Saya rasa sebab tu lah tak ajak masuk. Kalau ajak masuk tengok kat dalam kosong. Allahu Akbar. Kan tak logik tu kan? Sangat-sangat bila tak logik. jemput buat kapal, rasmi kapal ke apa ke, dia mestilah dia jemput orang tu naik kan. Tengok ni tak jemput naik. Tengok. Tak tahulah. Agaknya kosong kat dalam tu naik atas. Ya, masalahnya yang ramai-ramai duduk ambil gambar, duduk bertenggek tu untuk apa? Dan kapal tu untuk apa, doktor? Kapal tu untuk apa? Ya, terang-terang ini adalah scam projek scam yang terbesar dalam sejarah. Kalau saya biasa dengar lah, labur 1,000 boleh jadi juta. Skim cepat kaya kan. Ini labur 400,000 dapat 1 bilion, doktor. Aduh, memang kaya. Hanya di Malaysia. Jadi ini pun satu pendedahan juga. Ramai yang terkejut sehingga sanggup menipu Tuanku Sultan Perak. Dan juga dia namakan kapal-kapal ni sempena nama pahlawan-pahlawan. KD tadi apa? Tok Janggut, KD Mat Kilau. Sampai sanggup mempergunakan. Dan itulah akhirnya pejuang Bani Melayu ni tetap bangun dan mengangkat tidur Melayu. Yang kena tipu Melayu, yang menipu pun Bani Melayu. Ini yang saya nak dedahkan berkenaan tentang isu ni. Jadi doktor, padakan doktor lah. Adakah ini semuanya betul-betul professional scammer ni, doktor ni? Bukannya sikit ni, banyak ni, bilion-bilion ni. Sebelum kita pergi cerita hal scammer ni kan, saya nak sebut lah, saya pernah dijemput lah naik kapal sekali dekat Lumut lah oleh TLDM ni. So dia punya satu tradisi bila dia jemput orang luar naik kapal, tengok kapal, dia akan buat satu macam jamuan petang atas kapal. Okey. So, bila saya tanya dia orang kata memang ini tradisi. Bila kita jemput orang, kita akan buat High tea. Macam jamuan atas kapal, high tea lah atas kapal tu. Kalau kau pernah tengok movie-movie apa kan. Ya. Jamuan macam tu lah atas kapal. Hmm. So kita boleh tengok lah laut, tepi apa semua. So dalam kes Tengku Zara tadi tu, saya tak nampak dia jemput atas kapal. Ya. Jadi ini dah pecah tradisinya. Ya. Jadi saya rasa kalau PH tak naik, benda ni tak terbongkar ni. Ya. Jadi sebab tu saya kata kita ni janganlah kita ditipu oleh profesional scammer ni. Professional scammer. Betul, profesional. Macam mana dia boleh tipu duit kerajaan berbilion-bilion? Ya. Dalam keadaan tak hantar. Ya. Maksudnya dia merompak depan mata ni. Ya. Kan? Ya. Jadi tak ada ke siapa-siapa dalam kerajaan tu yang boleh tengok benda ni? Ya. Tak ada ke pegawai kerajaan yang boleh nampak macam mana duit keluar bilion-bilion barang tak sampai? Ya. Tak ada ke menteri-menteri yang tengok? Ya. Jadi benda ni seolah jadi satu norma pada kita. Sebelum daripada BN jatuh ni, memang benda ni macam satu benda yang simple. Sebab tu kalau orang kata korupsi di Malaysia ni bukan setakat 50-100 ringgit. Ini dah sampai peringkat bilion-bilion. So, jadi macam mana orang luar negara nak percayakan kita. So pasal tu lah kita punya ranking TI pun kan. Dulu masa PH 2019 jatuh 51, tangga 51. Sekarang naik balik nombor 62. Betul. Jadi memang Allah lah. Indeks persepsi rasuah. Indeks persepsi rasuah kan. So orang kata persepsi je. Habis itu kau nak kata itu benchmark antarabangsa weh. Kau ni tak sekolah kau kan. Ya. Semua satu dunia guna indeks yang sama. Kau nak kata itu persepsi je. Ya. Kan? Dia ada dia punya garis panduan dia, walaupun nama persepsi tapi dia ada garis panduan dia yang dia buat. Ya. Kan? Jadi
inilah masalah yang kita hadapi, yang kita